Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan habiskan bab 7 dan kita akan sambung dengan fermentasi asid laktik. Jadi untuk fermentasi asid laktik, dua contoh kita atas pada otot dengan lactobacillus, dua contohnya. Okey, fermentasi asid laktik ini adalah untuk lactobacillus. Okey, untuk lactobacillus. L-Ruxo. Penamaan dia memang gitu. Okey, untuk lactobacillus, asid laktik dalam yogurt, krim masam, atau keju dihasilkan semasa fermentasi susu oleh bakteria seperti Lactobacillus sp. Dia fermentasi susu, dia buat susu masam. Okey, laktosa dalam susu, ni cerita fermentasi susu lah ni. Okey, laktosa dalam susu diuraikan oleh Lactobacillus sp menjadi asid laktik. Jadi, asid laktik merendahkan nilai pH susu. Rendah nilai pH sebab benda tu asid kan, nilai pH rendah, jadi dia makin berasid. Seterusnya menyebabkan protein dalam susu bergumpal. Okay. Asid laktik menyebabkan rasa masam yang unik kepada makanan tersebut. Ni semuanya main point lah ni, merendahkan nilai pH, menyebabkan protein dalam susu bergumpal. Asid laktik menyebabkan rasa masam yang unik. Okey. Dan tempe adalah makanan dihasilkan daripada kacang soya dan difermentasikan oleh bakteria Lactobacillus pun contoh yang lain. Okey, jadi tempe tu sebenarnya ada juga rasa masam-masam sikit, tapi sebab kita biasa kurang sikitlah rasa dia tu. Alright, jadi itu adalah Lactobacillus. Jadi kita nak pergi kepada yang lebih penting lagi. Yang sangat semua ditanya, iaitu fermentasi dalam otot manusia. Okey, fermentasi dalam otot manusia ni bukanlah maksud otot manusia kita jadi masam. Okey, dok. Tetapi dia apabila, saya ulang balik lah fermentasi ni adalah apabila respirasi yang tidak lengkap masa kita kekurangan oksigen. Okey, jadi ia berlaku semasa aktiviti cergas lah, masa kita tengah berlari, naik turun tangga, masa kita nak tercungak-cungak tu, masa kita nak kita bukan dalam keadaan yang rehat. Okey, semasa aktiviti cergas, pengecutan otot berlaku dengan cepat, menyebabkan darah tidak dapat membekalkan oksigen yang mencukupi dengan cepat. Jadi otot kita ni nak guna tenaga, aku nak tenaga. Aku nak gerak ni kan, aku kena berlari ni kan, jadi aku nak tenaga. Tapi darah kita dak nak weh. Oksigen dak nak weh. Jadi otot terpaksa buat fermentasi. Okey. Jadi otot menjalankan fermentasi untuk menghasilkan tenaga tambahan. Dia mana-mana otot yang dapat oksigen, dia terus buat respirasi aerob. Tapi mana-mana otot yang tidak sempat dapat oksigen yang cukup, dia akan buat juga nak dapatkan tenaga, tapi dia buat fermentasi. Jadi apa persamaan untuk fermentasi asid laktik untuk otot adalah ini. Glukosa ditukarkan kepada asid laktik dan menjadi tenaga sebanyak 150 kJ sahaja, bersamaan dengan 2 ATP. Okay, dan sebenarnya ia tidak lengkap sebab dalam asid laktik tu pun ada lagi tenaga. Tapi bila kita rehat baru dia akan tukar ni. Asid laktik jadi tenaga. Okay. Dan untuk fermentasi macam ini dia punya persamaan. Okay, persamaan dia. Alright, jadi kita akan tengok pada graf ni. Graf ini sangat glamour dalam periksa. Okay, jadi awak kena tahu cara untuk menerangkan satu persatu langkah dia. Nanti saya besarkan sikit lagi. Sebab saya takut awak tak jelas nampak. Okey. Okey, satu persatu. Kita tengok nombor 1 Pada permulaan senaman, ni masa start duduk sini. Sini.
Otot menggunakan oksigen melebihi kadar oksigen yang dibekalkan oleh darah. Jadi, otot berada dalam keadaan kurang oksigen yang dipanggil hutang oksigen. Ni rimak ni Ni bukan nak kata benda. Semua ayat yang saya bagi cumalah isi saja. Tak boleh tinggal langsung ayat gini Asid laktik berlebihan asid laktik berlebihan menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Jadi ia perlu disingkirkan. Kan dia hasilkan banyak asid laktik ni kan. Jadi bila hutang oksigen ada banyak asid laktik. Jadi kawasan ni warna merah ni, warna pink ni, ini maksudnya dia hutang oksigen. Bila dia suruh cerita, terangkan tentang kawasan ini, ya, label X. Terangkan tentang X. Jadi, inilah X. Jangan, jangan lupa ayat-ayat saya bagi. Jadi, kenapa dia gitu? Bila, pada permulaan ni, tengok. Ni adalah pengambilan oksigen ni. Gerah ni. Ini adalah oksigen. Oksigen yang diambil. Tetapi tak cukup ni. Penggunaan dia tinggi. Penggunaan otot. Jadi itu sebabnya kawasan ini kita kata dia hutang. Tak cukup oksigen. Jadi kawasan sini, oksigen sempat sampailah pada otot dia. Sini kawasan yang dia tidak sampai. Jadi kemudian yang kedua. Pada akhir senaman, kadar akhir senaman ni bermaksud kita dah lelah dah macam habis dah senaman. Akhirlah kita panggil habis dah senaman. Saya label dulu. Habis senaman. Jadi kadar pernafasan tinggi. Kan kita tercungak-cungak kan. Kita berhenti dah, tapi kita lagi. Untuk mengambil oksigen yang mencukupi dan senaman terhenti. Maka pengambilan oksigen pada masa itulah melebihi kegunaan oksigen pada otot. Masa ni. Jadi kita sudah berhenti senaman, tapi kita masih lagi gitu. Jadi pengambilan oksigen melebihi kegunaan oksigen pada otot. Jadi pada masa ini, asid laktik dioksidakan semula menjadi karbon dioksida air dan tenaga. Ni asid laktik sini. Ni. Yang ni dia jadi balik. Menjadi CO2 campur air campur tenaga. Tenaga yang penuh lah 2898 kilojoule. Tenaga yang penuh. Itu sebabnya itu sebabnya kita katakan apabila semua asid laktik disingkirkan, hutang oksigen dibayar. Hutang hak tadi tu, hak merah tu, kita bayar balik. Semua asid laktik yang kita duk simpan dalam otot, kita bayar balik, kita tukar balik. Tukar jadi karbon dioksida air dan tenaga. Ini adalah persamaan untuk pertukaran inilah asid laktik campur dengan oksigen menghasilkan 3 bahan ni balik. Ini maksudnya keadaan hutang oksigen dibayar. Ini. Persamaan ini. Dan yang di atas ini adalah hutang oksigen. Ini dalam keadaan hutang oksigen. Pengoksidaan asid laktik berlaku di hati. Bukan berlaku di otot. Bukan otot. Jangan salah. Pengoksidaan ni. Yang ni. Berlaku di hati. Sebahagian asid laktik ditukar kepada glukosa, seterusnya kepada glikogen untuk disimpan di otot. Itu kalau dia tidak guna dah lah. Tak guna. Kalau dia masih lagi nak guna tenaga, dia akan tukar jadi tenaga belaka. Kalau tak guna dah jadi tenaga, dia akan tukar kepada glikogen untuk disimpan.